Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung ayat 152 dan 153 Suratul A'raf. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ittakhadhul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin walladzina 'amilus sayyi'at thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayat 152. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah patung anak lembu itu akan ditimpa kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang mengada-ngadakan perkara yang tidak benar. Bulan yang telah lalu kita telah melihat bagaimana marah dan mengamuknya Nabi Musa alaihi salam sambil ia mencampakkan kepingan-kepingan yang tertulis di atasnya ajaran daripada Taurat. Kerana marah dia apabila melihat kaumnya menyembah patung anak lembu. Wa adhallahumus samiri, yang telah disesatkan mereka oleh Musa Samiri. Lalu bagaimana Nabi Musa alaihi salam telah menarik janggut Nabi Harun dan menarik rambutnya dan menggoncang kepalanya, tanda marahnya dia kepada Nabi Harun alaihi salam. Qala ya bna umma la ya'khus bi lihyati wala bi ra'si. Dan berkatalah Harun, wahai anak ibuku, dua beradik, wahai anak ibuku, la ta'khus bi lihyati wala bi ra'si. Janganlah kamu tarik janggutku dan janganlah kamu menggoncang kepala. Boleh bayang cekak rambut, buh kepala goncang gitu. Tu marahnya Nabi Musa alaihi salam. Dan bagaimana akhirnya Nabi Musa setelah diberitahu oleh Nabi Harun ancaman bunuh yang dia terima, menyebabkan Nabi Musa jadi cool down sekejap dan akhirnya memohon ampun kepada Allah di atas apa yang telah berlaku. Malam ni kita sambung
ayat 152. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala marah dan murka kepada mereka-mereka yang telah melakukan penyembahan berhala itu, dalam keadaan mereka tahu benarnya Musa alaihi salam. Mereka tahu dan lihat tenggelam hancurnya Fir'aun di tengah laut. Tetapi demikianlah nafsu yang sentiasa mengajak manusia. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ini, kata Allah, ammaratum bisu, suka benar dia, mengajak kita ke arah kejahatan. Bukan tak tahu benda tu dosa, kadang-kadang kita lakukan juga. Dan cepatlah kita istighfar kepada Allah, mengakulah kita akan kelemahan kita. Maka Allah beritahu mereka yang sembah patung berhala itu, ghadabun min rabbihim, mereka mendapat murka dari Tuhan mereka, dan zillatum fil hayatid dunya, dan mereka akan mendapat kehinaan di dunia ini. Kalau tuan-tuan muslimah buka dalam tafsir Ibnu Katsir, bagaimana ditafsirkan ayat ini, yang dimaksudkan dengan murka Allah itu adalah apabila Allah memerintahkan mereka sebagai jalan untuk penyucian diri mereka. Kata Ibnu Katsir, Allah punya murka, lalu jalan untuk mereka menyucikan dosa itu ialah Allah memerintahkan mereka untuk membunuh diri masing-masing. Itu kata Ibnu Katsir. Itu yang disebut di dalam suratul Baqarah, ayat awal dalam 50 lebih Al-Baqarah. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Itu dalil dia. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksudkan ayat ini, maksud pertama ghadabum min rabbihim, iaitu jatuh ghadab. Ghadab apa? Marah. Ghairil maghdub, kita baca Fatihah, golongan al-maghdub, yang dimurkai Allah. Makna ghadab itu marah. Maka marah dari Tuhan mereka, maka Allah hukum, kamu tak boleh hidup dah. Cara nak tebuh diri kamu, ayat 50 lebih Al-Baqarah, itu yang Allah sebut bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum. Disebabkan kamu telah mengambil ijlah, ain jim lam ijil, 54 Al-Baqarah. Ijil makna anak lembu. Disebabkan kamu dah ambil anak lembu tu kamu sembah, maka Allah kata fatubu ila bari'ikum, maka hendaklah kamu bertaubat kepada siapa? Bari'ikum, kepada Allah yang Asmaul Husna, antara nama Allah ya Bari, yang mencipta, yang menjadikan. So kamu hendaklah bertaubat kepada Allah yang telah mencipta, mengadakan kamu. Cara mana?
faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu sendiri. Ulama bahas, selain daripada ia menjadi syariat Nabi Musa, buat dosa aja, taubat dia bunuh diri, maka ia juga, kata Ibnu Katsir, menunjukkan bentuk murka Allah, iaitu kamu tak layak hidup dah, kamu bunuhlah diri kamu sendiri. Maka baca dalam tafsir bagaimana mereka tikam diri sendiri. Ada yang takut-takut nak tikam, tuan cari pasal ambil pisau tikam diri. Tuan ingat berani ke? Tuan buat tengok. Mana berani, takut. Lalu ada yang takut, lalu Allah hantar ribut pasir. Kata ulama tafsir, Allah hantar ribut pasir, lalu dalam kelang kabut tu tikam. Ada yang tikam diri member tikam pula dia, mati. Riwayat sebut 70,000 satu riwayat. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Zalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Yang demikian itu 54 Al-Baqarah. Yang demikian itu khairul lakum, baik untuk kamu, 'inda bari'ikum, di sisi Tuhan yang telah menciptakan kamu. Fataba 'alaikum, Allah terima taubat kamu. Itu kisah Bani Israel. Maksud pertama, ayat ini saya relate dengan 54 Al-Baqarah. Bila Allah kata ghadabun min rabbihim, murka Tuhan mereka sebab sembah lembu, anak lembu tu, maknanya mereka tak layak hidup, mereka mesti bersihkan diri mereka. Allah terima taubat mereka. Cara mana? Faqtulu anfusakum, hampa bunuh diri hampa, hampa jangan hidup dah, aku terima taubat. Itu kata Ibnu Katsir, tanda murka Allah pada mereka. Walaupun ayat tersebut fataba alaikum, Allah terima taubat mereka. Yang kedua, bila Allah Ta'ala sebut zillatum fil hayati dunya, masih lagi 152, mereka ditimpa kehinaan di dunia, maka kata para ulama, itulah Yahudi yang dihina Allah di dunia lagi. Mereka menjadi bangsa yang jahat, yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh manusia, sehingga mereka memaparkan perangai hodoh mereka. Lihatlah di zaman mutaakhir ini, tak ada satu pun yang boleh kita percaya dengan Yahudi. Mula zaman Anwar Sadat, sebelum perjanjian Camp David, Menahem Begin, Anwar Sadat, Jimmy Carter, yang akhirnya membawa kepada pembunuhan Anwar Sadat pada tahun 82. Hasil daripada Camp David, naik perjanjian White River, naik perjanjian Oslo, macam-macam, sampai meninggal dah Yasser Arafat. Dua lagu tu Yahudi, dua lagu tu. Mereka dihina Allah, dikutuk oleh dunia, tapi mereka tak pernah rasa malu di atas kejahatan mereka. Apa semua ni? Akibat penyembahan makhluk selain, penyembahan makhluk yang nama dia berhala. Sebab itu tuan-tuan muslimah, lihatlah permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, sambil dia berdoa, dia selit-selit akan cerita berhala. Dalil ayat 35 surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allahu akbar. Ayat 35
surah Ibrahim. Sebelum saya hurai biiznillah, saya nak pesan sikit ayat 35 surah Ibrahim. Tolong jangan confuse dengan pangkal ayat 126 Al-Baqarah. Ada beza tak? Ada. 35 surah Ibrahim, tengok mana beza. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Lepas tu tuan-tuan tengok ayat 126 Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Tengok beza. Jangan confuse. Sebab silap baca, ending dia jadi lari. Apa beza? Beza pada fathain, tanwin dua baris atas. Kalau dalam Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan, tak ada alif lam. Hadza baladan amina, tak ada alif lam. Depan al-balad, depan balad tak ada alif lam. Baladan amin. Ayat 35 surah Ibrahim ada alif lam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Tak ada fathain, tak ada dua baris atas, tak ada. Begitu. Kena beza elok, sebab silap baca pangkal, dia meleret bawah ayat lain. Apa itu mula keras, tak jumpa jalan. Jaga elok. Baik. Ayat 35 surah Ibrahim. Tengok cerita berhala. Sekejap lagi kita tengok pandangan Qaradawi, berhala moden. Nabi Ibrahim alaihi salam, ayat 35 surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Dan ingatlah akan peristiwa ketika Ibrahim berdoa, rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah, jadikanlah ya Allah, hadzal balada, negeri ini, bermakna Makkah. La uqsimu bihadzal balad. Balad itu Makkah. Balad juga majlis bandaran. Balad boleh, majlis bandaran, Arab kata balad. Balad dalam Quran makna Quran. Balad makna bandar. Tapi mod tu Makkah, bukan Quran. Mod tu Makkah. Balad dalam Quran ialah Makkah. Baik. Allah Ta'ala sebut 35 surah Ibrahim, ya Allah, jadikanlah negeri ini balada amin. Kalau Al-Baqarah, baladan amin, tak ada alif lam. Ibrahim 35 ada alif lam. Balada amin. Jadikanlah negeri ini ya Allah negeri yang aman. Kan? Aman Makkah, Masya Allah, aman. Allah pelihara. Tuan ingat tu tahun 79 kan, Makkah ditawan kan, berlaku pembunuhan, tembakan puak-puak yang mengaku dia Imam Mahdi. Berapa hari tu, 5-6 hari juga Makkah ditawan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube video lama, hitam putih lagi waktu tu, tahun 79. Tahun 79 Makkah ditawan, tembakan di menara, tawan, minta macam-macam supaya kerajaan Saudi turun takhta lah, apalah macam-macam. Kami ni tentera Imam Mahdi, 5-6 hari kena kepung, pengambil kena pancung semua. Tu Imam Mahdi kena pancung, habis semua. Nak sebut walau datang musuh, Allah jaga dah, jaga. Mereka set lama. Saya sembang dengan budak-budak di Makkah, bagaimana mayat-mayat yang bawa masuk
keranda yang mereka pikul. Polis Arab yang jaga masjid dia ingat betul-betul mayat, rupa senjata. Zaman tu dia tak ketat sangat surat menyurat apa semua. Pikul yang ramai-ramai, rupanya senjata dalam. Bawa satu, besok bawa satu, mereka simpan bawah tanah. Ini peristiwa tahun 79. Senjata penuh di bawah. Akhirnya bila sampai, Imam Mahdi tu dah sampai, bagi isyarat, mereka pun start tembak, bunuh dan sebagainya. 5-6 hari tak silap, 7 hari begitulah. Berjaya dipatahkan oleh polis-polis kerajaan Arab Saudi. Ini berlaku. Namun tetap Allah menjaga. Sebab itu lepas daripada peristiwa tu, nak masuk mayit tu jadi ketat. Saya pernah handle jemaah saya meninggal. Pernah. Tahun 2007 jemaah saya jatuh heart attack tengah tawaf. Heart attack tu dialah kasihnya Allah. Allah punya sayang. Dia tengah tawaf, saya pun tak tahu siapa. Tiba-tiba dia jatuh tu depan saya tengok jemaah saya. Tu dia kasih Allah. Buat dia jatuh belah mana saya tak tahu. Tu dia kata Allah punya kasih. Dia jatuh depan mutawih dia. Saya lah mutawih waktu tu. Jatuh saya tengok. Apa ke nama haji ni? Orang Parit Puntang, orang Teluk Intan, maaf, Haji Marzuki, Masya Allah. Dia jatuh, collapse. Saya panggil polis pun kelang kabut. Panggil 2-3 orang, angkat letak tepi. Tengok dah habis nyawa, mati dah, heart attack. Saya pun pergi dalam Masjidil Haram ada klinik kecil, hospital. Pergi buat laporan dekat Dr. Arab, sembang sekejap. Lepas tu bawa mayit masuk, polis tolak apa semua, proses lah. Dia mati dalam ihram. Allah, di tengah tawaf mati dalam ihram. So rumit lah proses tu. Saya pernah rasa rumit. Surat mati nak kena translate kepada bahasa Melayu, nak kena pergi kedutaan, banyak kerja lah. Lepas tu nak inform keluarga dia tu satu hal, dah nak telefon kata pak meninggal satu hal pula. Nak meraung dalam telefon tu satu pasal, kita nak cool down kan dia. Ni pengalaman lah. Sekali itulah saya pernah rasa. Start daripada tu lah ketat. Nak masuk tu polis punya cek surat demi surat baru boleh masuk, kerana pastikan mayat. Sebab sebelum tu senjata yang mereka bawa. Dan disolatkan dia lepas maghrib. Jemaah saya ni Haji Marzuki lepas maghrib dengan pakaian ihram dia. Kan Nabi pesan kan, kapan dia dengan ihram? Dengan ihram tu tak buka, wajah dia tidak ditutup. Itu tanda orang mati dalam ihram. Kita boleh beza mayit dia. So kami solat dia dalam keadaan muka dia terbuka dan berpakaian ihram. Ni rezeki lah. Dan free of charge, tak payah bayar. Tidak kena bayar 3,000 rial pengurusan. Tapi pasal mati dalam ihram, free of charge. Siapa nak free? Lagu tu. Siapa nak free? Lagu tu. Mati dalam ihram. Ini cerita pengalaman. Baik. Allah sebut, Nabi Ibrahim doa, jadikanlah Makkah ini balada aminah. Allah jaga semua. Walaupun mai apa semua Allah jaga. InsyaAllah. Tu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tengok ya, Nabi Ibrahim minta. Ayat yang sama 35 Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Selepas dia minta kota Makkah ni aman, damai, tenang orang masuk Makkah, alhamdulillah, maka dia minta, ya Allah, wajnubni. Selalu tuan-tuan dengar kalimah junub, orang yang berjunub. Tu cakap Arab tu, junub. Junub makna jauh. Junub makna jauh. Orang yang berjunub makna dia jauh dari ibadah, dia kena mandi dan sebagainya. Junub makna jauh. Nabi Ibrahim kata, wajnubni, tolong ya Allah jauhkan aku, wa baniya, dan anak-anak aku, an-na'budal asnam, daripada kami menyembah berhala.
Ni Nabi Ibrahim doa. Sebab ayat seterusnya 36, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kerana berhala itu wahai Tuhan banyak menyesatkan manusia. Kita insya-Allah lah tak sembah patung. Tak ada berhala yang kita sembah, tak ada busuk yang kita sembah, tak ada pokok yang kita sujud depan dia. Tetapi Al-Qaradawi dalam banyak buku-buku tulisan dia, saya mengajar kitab dia di Sungai Tani, Fiqh Al-Awlawiyah karangan Al-Qaradawi. Banyak kitab dia, dia takkan miss ketika dia menulis kitabnya. Dia takkan meninggalkan persoalan penyembahan kepada berhala-berhala moden yang bukan lagi Lata, Manat dan Uzza kata dia, tetapi datang dalam bentuk izm, datang dalam bentuk kepercayaan yang dipaksa orang Islam menerimanya, sedangkan ia menyanggahi Allah dan Rasul. Datanglah ajaran-ajaran yang diimport, yang menyeleweng daripada Allah dan Rasul, yang memang jauh tersasar dari akidah yang benar. Lalu umat mengikutnya. Al-Qaradawi kata itulah berhala yang disembah. Jaga. Kita boleh berlapang dada dalam perkara khilaf, tapi kita tak boleh compromise soal akidah. Tak ada pasal. Soal akidah tidak ada kompromi. Haram tetap haram, Quran tetap Quran. Tak boleh kompromi. Ini dasar yang mesti kita faham. Ajaran yang menyanggahi Quran wajib kita lempar buang jauh-jauh dan beritahu manusia jangan ikut ajaran itu. Apa saja izmnya, nama-nama yang dilabelkan jadi molek, jadi sedap, tapi lari daripada Islam, tak mau kita terajang buang dalam hidup. Apa yang Nabi bawa itu, apa yang Quran sebut, itulah dasar yang kita tidak boleh tolak. Maka jaga, kata Qaradawi, berhala moden menyerang manusia di segenap penjuru. Dalam keadaan dia solat, celah-celah solat dia mensyirikkan Allah. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir, aw yumsi mu'minan yusbihu kafir. Kan Nabi warning dalam hadis Muslim, di pagi subuh dia beriman, di sebelah petang dia sudah kafir, di sebelah petang dia beriman, di subuh besok dia kafir. Nabi sebut. Jaga ajaran manusia yang disolek dengan Islamik, nampak cantik, solek dengan bagi elok, dengan kosmetik Islam, tetapi jauh daripada dasar Islam. Membuang hukum Allah sejauh-jauh. Lepas tu beritahu, dah inilah Islam yang kita mau, yang kita letakkan dalam hidup. Dah, selagi kamu lempar buang dasar Quran, sorry, tak boleh ikut. Molek, bunyi bicara, disolek dengan cantik, diwajahkan dengan wajah-wajah yang indah. Hadza min indillah, kata mereka, ini daripada Allah. Wa ma huwa min indillah. Kita jawab, ia bukan daripada Allah. Selagi menyanggahi Allah dan Rasul, tak kena dengan Allah Rasul, boleh belah. Kamu nak londeh-londehkan Islam, kamu nak ajak orang Islam supaya kononnya oleh kerana Islam ini sederhana, Islam ini agama wasata, Islam ini agama sederhana, maka habis sederhana semuanya. Tudung tak payah pakai, hukum tak payah laksana, sederhana punya pukul. Salam siapa hang nak salam, Hari Raya mensua tangan salam siapa anak salam, sebab al-wusta, sederhana punya pukul. Ni tak ada pakai punya orang.
Bukan itu yang Nabi ajar. Bukan itu makna al-wusta yang Rasulullah Islam ajar kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika hukum Allah dipermain-mainkan. Merah muka Nabi ketika sahabat merayu supaya jangan dipotong tangan Fatimah, seorang perempuan Bani Makhzum yang duduk di Makkah yang mencuri, yang sabit barang curiannya hudud. Ada sahabat iaitulah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma jumpa Nabi, minta Nabi berlembut, jangan potong tangan dia, tak tutup hudud berjalan di zaman Nabi. Hadis Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Nabi punya marah, merah muka Nabi menahan marah, lalu memanggil para sahabat. Nabi naik di atas mimbar, sahabat duduk di bawah, Nabi berkhutbah. Nabi kata, inilah benda yang telah menjahanamkan umat yang dahulu. Apabila orang-orang besar, orang-orang yang ada pangkat melakukan kesalahan, kata Nabi, kamu cuba diamkan, kamu cuba elakkan, kamu cuba lepaskan. Apabila orang yang kerdil, kata Nabi, buat salah, kamu hukum. Wallahi, demi Allah, Nabi kata, lau kana Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau anak aku sendiri Fatimah mencuri, aku kerat tangannya. Inilah wasatah. Inilah sederhana yang Nabi ajar. Bukan sederhana sampai lempar Islam, sampai tak ketahuan hukum. Orang haram arak, hampa riuk. Orang haram judi, hampa pening. Al-Wusta punya hukum. Salah tafsiran sedemikian. Kita mesti faham betul, Islam agama pertengahan. Islam tidak terlalu melampau, tidak pula terlalu melondeh. Wa baina dzalika qawama. Kamu kena bermain antara keduanya, kata Allah. Lam yusrifu wa lam yaqturu. Itu Islam. Jangan kamu sampai terlampau, atau kamu sampai terlampau, terlondeh sampai tak buat apa. Jangan faham al-wusta sampai tahap kamu boleh lempar hukum Allah. Itu bukan dia, pembohong lagu tu. Mesti faham dasar Quran tak boleh dirobek, ditobek oleh mana-mana pihak, walau besar mana pun kuasa memerintah. Muslimin dan muslimat sekalian, itulah berhala.